Kita boleh menerima pakai itu. Mungkin Encik Zul boleh komen melihat kepada realiti ini. Satu, kita mengenal pasti mereka yang 40% di bawah ini. Dan juga yang kedua, bagaimana usaha untuk membantu 40% dalam kelompok dipanggil sebagai income bracket ataupun julat pendapatan rendah ini. Encik Zul. Terima kasih, Pengerusi. Saya tertarik dengan apa yang Dr. Ashraf sebutkan tadi. Dari segi maqasid syariahnya, tanggungjawab kerajaannya, dari segi Islamnya. Sebab tu dalam Islam kita ada zakat, kita ada apa. Walau macam mana pendapatan tinggi sekalipun, asnaf zakat itu masih lagi ada. Sampai ke mana pun dia masih lagi ada. Maknanya akan ada golongan yang berpendapatan rendah itu. Dan daripada apa yang Dr. Zubir bagi tahu tadi, 40% itu, saya percaya 40% ini ada juga perangkaan yang saya terbaca. 40% yang dikatakan 40% itu pendapatannya adalah kurang 1.500. Kurang 1.500. Jadi ini kita membicarakan dalam tempoh kita sekarang ni, macam pengerusi kata tadi, dalam keadaan kita dah 50 tahun dan 53 tahun, 54 tahun kita merdeka, dan lagi 8 tahun pengerusi kita akan mencapai 2020. Taraf negara maju 2020. Sedangkan ada 40% rakyat kita yang masih lagi pendapatannya 1.500 ke bawah. Dan tiga keluarga daripada 4 keluarga yang berada di dalam 40% tadi itu adalah golongan Melayu Bumi Putera. Jadi saya memikirkan, memang tidak ada mana-mana kerajaan yang nak biarkan rakyat dalam keadaan yang miskin, yang berpendapatan rendah. Tetapi bagaimana? Dan saya nampak kerajaan ke arah itu. Ke arah itu, ada usaha ke arah itu, tetapi dalam keadaan itu yang saya bangkitkan, dalam keadaan kita 8 tahun lagi nak mencapai negara maju. Baru kita nampak ada kelompok yang perlu dibela. Usaha ini yang nak membela 40% ini. Jadi kita masih lagi. Isunya Encik Zul menganggap bahawa kita perlu melakukan lebih banyak lagi. Kita perlu melakukan lebih banyak, dan kita perlu perbaiki banyak lagi benda yang perlu diperbaiki. Banyak apa program-program yang diadakan oleh kerajaan yang baik, tetapi pelaksanaannya, penyampaiannya yang gagal di mana-mana. Yang kita perlu akui yang kegagalan itu. Mengatakan bahawa kerajaan baru sedar dalam tempoh 8 tahun lagi baru kita nak buat program-program untuk meningkatkan keupayaan golongan pendapatan rendah ini, saya rasa tidak berapa tepat. Kerana kalau kita melihat strategi penyusunan semula masyarakat yang dibuat selepas kemerdekaan, terutamanya selepas berlakunya peristiwa 13 Mei 1969, dasar afirmatif yang dilakukan oleh kerajaan dalam konteks dasar ekonomi baru itu sebenarnya salah satu cabang ataupun prinsip utamanya ialah menyusun semula masyarakat dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kalau kita lihat pada waktu itu, taraf golongan julat kemiskinan ini pada tahap 41%. Tapi hari ini golongan pendapatan miskin dan miskin tegar yang dianggap sebagai pada waktu itu RM400 ke bawah, hari ini sudah berkurangan sampai ke 2.9%. Itu pun adalah walaupun statistik golongan miskin ini sudah berkurangan, kita tidak mendapik dada bahawa kita sudah berjaya, kerana hari ini soal kemiskinan ini soal yang relatif juga. Kerana seperti mana akan sentiasa ada dan dengan keadaan faktor kehidupan yang semakin menekan dengan kadar sara hidup yang meningkat dan sebagainya. Jadi aspek-aspek ini yang perlu diambil kira. Dan aspek yang paling utama yang saya fikir yang penting untuk kita perhalusi ialah bagaimana selain daripada kerajaan memberikan kail untuk menangkap ikan itu, bagaimana kita nak melatih masyarakat yang berada dalam julat 40% itu untuk mengail sendiri dan keluar daripada garis kemiskinan yang ada tadi. Dr. Zubir, mungkin boleh kita melihat usaha-usaha yang telah dilakukan. Apakah boleh kita katakan bahawa telah banyak kita lakukan, mungkin tak kelihatan, tak terzahir di mata, Dr. Zul? Dr. Zubir. Sebenarnya kerajaan yang ada sekarang ini daripada sejak merdeka sehingga sekarang telah melakukan satu perubahan yang cukup besar kepada golongan miskin tegar ini. Kalau kita lihat sebagai satu bukti ini berlaku ialah peneroka Felda yang ada sekarang ni. So, saya teringat dibentuk Felda yang pertama ialah Supaya Perda Lurah Bilot
Dan waktu pembukaan di situ yang mereka pilih dan mereka yang seluruh negara yang betul-betul miskin tegar. Ya. Dan sekarang kita lihat di kawasan semua kawasan Felda seluruh negara, kita lihat ada perubahan yang sangat besar dalam kehidupan mereka. So ini satu bukti yang jelas dan nyata bahawa kerajaan telah melaksanakan tanggungjawab yang sangat besar, merubah kehidupan mereka daripada yang golongan miskin itu diangkat menjadi golongan yang kaya. Dan statistik yang terbaru yang saya dapat daripada unit perancangan ekonomi juga, kalau kita lihat kemiskinan tegar telah dapat diatasi pada tahun 1995, jumlah orang miskin yang ada seluruh keseluruhannya kalau kita lihat ialah berjumlah 5.6%. 95. Tapi tahun 1999 dikurangkan kepada 10.8%. Pada tahun 2004 dikurangkan kepada 5.6%. Pada 2007 dikurangkan kepada 3.28%. Yang terakhir sekali statistik yang saya dapati 2009 dikurangkan kepada 2.8%. Ini bermakna usaha-usaha kerajaan untuk menangani mereka yang miskin ini telah dilaksanakan dengan baik. Walau bagaimanapun kita akui sistem penyampaian tidak berkesan, peruntukan yang tidak mencukupi, dan peruntukan yang tidak mencukupi ada kaitan dengan pertumbuhan ekonomi negara dan dunia pada ketika ini. Dan pertumbuhan ekonomi yang Datuk Najib ceritakan ialah 6% pada tiap-tiap tahun. Dan apabila pertumbuhan ekonomi itu dapat diberlakukan dengan rancak, dan apabila pendapatan negara itu kerajaan dapat mencukaikan melaksana kecukaian pada mereka syarikat gergasi besar ini, maka pendapatan kerajaan akan bertambah sebab ada pertumbuhan ekonomi. Dengan ada pertumbuhan ekonomi itu, peruntukan saya juga yakin kerajaan yang ada sekarang ini dapat memberi peruntukan yang secukupnya pada golongan miskin ini. Encik Zul, kelihatannya kita telah melakukan dalam kapasiti yang ada. Cuma kita perlu memperhebatkan lagi. Boleh bersetuju dengan itu? Saya bersetuju dengan ujah itu. Dan apa yang saya utarakan sebelum ni, saya tak bermaksud kerajaan tak melakukan apa-apa. Sebab tu saya kata tidak ada mana-mana kerajaan yang hendak membiarkan rakyatnya hidup melarat, hidup miskin. Tetapi macam apa yang dibangkitkan tadi, betul kita dah berjaya mengurangkan miskin tegar. Tetapi apa yang kita bercakap pada malam ini adalah yang berpendapatan rendah. Bukan bermaksud 40%. mereka itu miskin tegar. Ada juga yang golongan profesional pun yang berpendapatan rendah. Saya bercakap sebagai seorang pengamal undang-undang, dan ada juga pengamal undang-undang yang bukan berpendapatan tinggi. Ada yang pengamal undang-undang yang mempunyai firma-firma besar, mempunyai pendapatan tinggi, tetapi yang sole proprietor, pemilik tunggal, 1, 2, 3, 4 yang baru-baru graduate, baru mencaburkan diri, itu juga dalam keadaan yang berpendapatan rendah ataupun berpendapatan sederhana. Tetapi sekarang ni apa yang kita cuba bincang adalah bagaimana kerajaan boleh membantu golongan-golongan ini untuk meningkatkan pendapatan. Dan kita tengok sekarang ni apa yang kerajaan buat, formula-formulanya adalah cantik. Tetapi bagaimana pelaksanaannya? Apa yang lebih bagi saya sekarang, apa yang kerajaan cuba buat, dan contohnya melalui bajet yang lepas diumumkan peruntukan-peruntukan yang bagi saya adalah lebih kepada ad hoc. Bukan untuk jangka masa panjang. Seperti BRIM contohnya. 500 untuk golongan isi rumah 3,000 ke bawah. Setahun 500. Tapi untuk jangka masa panjangnya, untuk setahunnya adakah mencukupi? Boleh menyelesaikan masalah. Boleh menyelesaikan masalah, sedangkan kos sara hidup semakin tinggi. Jadi itu yang bagi kita di peringkat di bawah ini, bagaimana untuk kita sustain dalam setahun itu, bukan secara ad hoc. Baik, itu soalan yang kita akan angkat. Kita akan bawa kepada ketiga-tiga panelis untuk melihat dari segi pendekatan, apakah kritik benar bahawa delivery ataupun penyampaiannya itu yang bermasalah dalam keadaan kita punya dasar dan juga niat yang baik. Kita akan teruskan bicara ini sejurus selepas kita berehat seketika. Teruskan bersama kami. Dimensi yang baru. Tetapi tadi bila kita bercakap soal delivery system ini, kita jangan hanya menuding ke atas, Saudara Zul Hazmi, tetapi perubahan sikap di kalangan masyarakat ini juga harus berlaku dari bawah, dari bottom up, dan bukan hanya pendekatan top down. Kerana selama hari ini, kalaulah dasar-dasar yang baik itu tidak difahami, ataupun mudah saja dipolitikkan, maka pastilah dasar itu akan pantas gagal. Jadi
kita juga harus memahami khalayak yang menonton kita ni juga adalah rakyat. Bagaimana saudara Zul Hazmi membina pemikiran penonton kita agar mereka juga harus merasa diperkasakan dan bertindak balas secara positif. Zul Hazmi. Bagi saya, apa yang saya menarik apa yang Dr. Ashraf kemukakan sebentar tadi, iaitu kita perlukan satu anjakan paradigma. Bagaimana anjakan paradigma ini boleh dilakukan? Ya. Itu persoalannya. Persoalannya kita nak membuka rakyat supaya move, supaya keluar ke depan, supaya maju. Tetapi isu yang utamanya adalah adakah rakyat diberikan kesediaan itu? Dan bagi saya anjakan paradigma ini, untuk melakukan anjakan paradigma ini, rakyat perlukan pengetahuan, pendidikan. Itu yang utama, sebab apabila kita berbicara tentang rakyat, kita juga bercakap tentang modal insan. Dulu di zaman Tun Abdullah Ahmad Badawi amat ditekankan berkenaan dengan modal insannya, dengan pendidikannya. Tetapi bagaimana pendidikan itu boleh membuka rakyat? Ini isu ini. Bagaimana kita memberikan pendidikan supaya memberikan persediaan kepada rakyat, sama ada dia berpendapatan rendah ataupun tinggi, untuk memberikan kesedaran kepada mereka. Amanah itu. Dari segi delivery sistemnya, sistem penyampaiannya sama. Berbalik kepada komen Facebook tadi. Di Facebook, bab zakat. 1.4 juta. Benda yang sama berlaku. Benda yang sama berlaku. Saya mengambil contoh diri saya. Okey,